Pakcik tak takut ke bawa kereta sorang-sorang tengah malam macam ni? Dah lah tempat ni keras. Nak takut apa? Hantu, jemalang, jin, syaitan. Pakcik tak takut sebab pakcik pun hantu juga. Pakcik tu cakap sambil cabut kepala dia dan gelak sekuat hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan 5 kisah seram, dari kisah sesat di Mid Valley hingga kisah aku pun hantu. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Sofia, seorang pelajar tahun akhir, dan kisah ni jadi masa cuti semester. Sofia tak balik kampung sebab dia kerja promoter sambilan dekat Pasaraya dan menetap di kolej kediaman dalam kampus. Sofia tinggal dengan seorang lagi teman sebilik yang tak balik kampung juga sebab kerja. Hari Rabu dan Khamis hari cuti bagi Sofia. Disebabkan seharian duduk dalam bilik seorang diri, Sofia buat keputusan nak tengok wayang dekat Mid Valley. Maka bersungguhlah Sofia buka laptop dan tengok waktu tayangan. Cerita yang Sofia nak tengok tu tayang pukul 9, 11 dan 12 malam. Tapi yang pukul 12 malam je ada tempat yang sesuai dan selesa. Jadi Sofia belilah tiket wayang pukul 12 malam. Malam tu lepas solat isyak dan sempat layan 2 cerita dekat laptop, Sofia pandu kereta ke arah Mid Valley. Pukul 11.40 malam, Sofia masuk parking atas yang sama tingkat dengan panggung wayang. Jadi tak jauh lah nak berjalan kaki. Selesai tengok wayang, Sofia keluar pergi ke tandas sebelah tempat bowling. Masa masuk tandas, memang Sofia seorang je yang ada dekat dalam tandas tu sebab pintu tandas semua tak rapat. Bila Sofia keluar nak ke sinki, Sofia terdengar bunyi dari tandas sebelah yang diguna tadi. Mula-mula Sofia ingat dia salah dengar, tapi bila amati betul-betul, memang ada bunyi macam lelaki tengah bercakap dalam telefon. Dalam keadaan takut bercampur geram, Sofia tolak pintu tandas tu, tapi tak ada orang dan suara tu terus hilang. Sofia pelik dan mula perasan yang dia seorang-seorang rupanya dalam tandas tu. Pukul 2 pagi. Cepat-cepat Sofia keluar dari tandas terus ke tempat parking. Masa ni peluh tak payah cakap lah, merecik habis dengan takutnya lagi. Masa dalam kereta, Sofia mula fikir pasal kejadian tu. Kenapalah dia pergi tolak pintu tandas tadi? Buatnya ada perempuan rambut panjang tengah gelak mengilai macam mana? Sofia terus hidupkan enjin dan bergerak keluar. Dari tingkat dia parking tu, Sofia turun dan ikut jalan keluar. Satu persatu tingkat dia turun. Sofia hidupkan radio, tapi signal dia kejap ada kejap tak ada. Biasalah dalam tempat parking kan. Sofia terus bawa kereta pusing turun ke bawah. Masa tengah pulas steering tu, Sofia baru perasan dah berapa tingkat dia turun. Kenapa tak jumpa pintu nak bayar tiket lagi? Masa tu Sofia masih bertenang lagi. Mungkin mamai kot sebab kes dekat tandas tadi. Kali ni Sofia mula kira tingkat yang dia turun tu. 1, 2, 3, 4, 5. Sofia terkejut. Rasanya dia naik tingkat 4 masa parking kereta tadi. Kenapa tak jumpa-jumpa jalan keluar pula ni? Sofia mula panik. Dia terus ambil telefon, tapi bateri telefon pula tinggal 1%. Dah lah tak bawa power bank, line telefon pun tak ada. Sofia tak berhenti sebab dia takut sangat masa ni. Sofia terus bergerak ikut tanda keluar. Masa ni Sofia baru perasan tak ada sebuah kereta pun dekat parking tu. Kosong. Sofia mula menangis sebab takut yang teramat sangat. Siap panggil nama mak ayah lagi. Kereta masih bergerak nak cari jalan keluar. Kemudian Sofia cuba patah balik naik ke atas dengan harapan jumpa semula pintu wayang yang dimasuk tadi. Tapi pelik, bila Sofia naik atas pun sama. Rasa macam naik sampai tingkat 50. Tapi semua benda nampak sama dekat semua tingkat tu. Masa tengah gelabah tu, Sofia perasan dekat cermin belakang macam ada lembaga warna merah dekat hujung jalan dekat belakang kereta. Lembaga
tu nampak macam manusia, berbadan kurus, ada janggut panjang sampai ke lantai, tanpa pakaian, sambil angkat kedua tangannya ke atas. Punyalah takut Sofia masa tu, siap berdoa lagi supaya dia pengsan. Dalam takut-takut tu sempat juga Sofia tengok cermin. Setiap kali turun ke satu tingkat, akan ada makhluk berwarna merah tu dekat hujung setiap tingkat. Sofia dah tak kira berapa tingkat dah dia turun naik, sebab dalam fikiran dia nak keluar dari situ juga. Jalan pula dari tadi asyik membelok je turun naik tingkat. Akhirnya Sofia terjumpa seorang Pak Gad tengah berjalan dekat satu tingkat ni. Tak tahu tingkat berapa dah. Sofia terus tekan horn dan Pak Gad tu menoleh. Sofia terus panggil dia dan bagi tahu apa yang jadi, walaupun Pak Gad tu tak faham. Orang Nepal rupanya. Sofia minta Pak Gad tu tunjuk jalan keluar. Dia setuju dan Sofia ikut Pak Gad tu dengan kereta perlahan-lahan. Sofia turun satu tingkat je dah jumpa tempat bayar untuk keluar dan ada seorang kakak dalam tu. Sofia terus hulur tiket dan akak tu buat muka pelik. Adik baru turun ke? Dah pukul 6 pagi ni, kata kakak tiket tu. Baru Sofia sedar dah dekat 4 jam dia bergelut cari jalan keluar. Keluar je dari parking, Sofia berhenti dekat depan hentian bas dan terjumpa dengan seorang sekuriti Melayu tengah duduk dekat tepi pintu. Sofia pun terus cerita segalanya dekat abang tu. Kemudian abang tu panggil seorang lagi kawan dia dan mereka tanya Sofia macam-macam soalan. Rupanya bukan Sofia je yang pernah kena macam tu. Pernah ada kes yang sama, tapi orang tu kena dekat dalam Mid Valley. Lepas keluar dari wayang tak jumpa jalan keluar, sampailah ke tengah hari. Itu pun gak jumpa dia dekat dalam bilik servis. Lepas tu Sofia terus balik ke kolej. Sampai kolej tak boleh tidur. Sofia tunggu rakan sebilik dia bangun dan ceritakan segalanya. Sampai sekarang Sofia terngiang-ngiang lagi suara dalam tandas dan lembaga merah tu. Farah ni ada 3 kisahnya. Ini kisah pertama. Masa Farah belajar dulu, dia duduk hostel sekejap je. Selebihnya duduk rumah sewa dekat Batu Muda, dekat sikit dengan kolej. Tapi lepas kejadian yang menimpa Farah ni, dia buat keputusan berulang alik dari Karak ke KL setiap hari ke kelas. Farah menyewa dekat Batu Muda ni dengan 2 orang kawan dia. Mereka dah bekerja. Seorang nama D, seorang lagi nama Fira. Rumah mereka ni 2 tingkat, tapi mereka menyewa dekat bahagian atas je rumah banglo ni. Tuan rumah buat satu lagi rumah dekat atas untuk disewakan. Tapi tuan rumah tak duduk sini. Hari Minggu je dia datang tengok-tengokkan rumah dia dekat tingkat bawah tu. Belakang rumah semak samun dan ada satu rumah tengah buat ubah suai. Dari jauh nampak suram je suasananya. Masa mula-mula masuk rumah tu, mereka dah kena ganggu. Tapi tak teruk sangat lah, macam bagi salam perkenalan. D dengan Fira duduk sebilik, Farah duduk sorang-sorang dekat bilik tengah. Bilik belakang tu mereka buat tempat simpan barang dan sidai baju. Siang-siang buta, benda tu akan main lari-lari dalam bilik D dan Fira. Kadang-kadang dalam tandas, main flash lah, main pintu lah bagai. Tapi mereka buat tak tahu je. Jangan menjelma sudahlah. Kemuncaknya, masa D dan Fira balik kampung sebab ada kecemasan. Fira kata mereka akan balik awal pagi esok sebab dia kena kerja juga esoknya tu. Yelah, mereka balik kampung pun hari biasa. Jadi disebabkan Farah ada kelas, dia tak adalah nak ke mana-mana, tinggallah sorang-sorang macam biasa. Sebelum balik kampung tu, Fira ada pesan suruh Farah buka semua lampu yang ada dalam rumah ni. TV pun dia suruh pasang sampai pagi. Pertama sebab Farah duduk sorang dan belakang rumah tu ada rumah kongsi pekerja renovation. Ditambah pula rumah mereka pernah kena pecah masuk dulu. Keduanya, Fira tak nak Farah rasa sunyi dan takut tak tentu pasal. Fira suruh Farah simpan kunci rumah dekat dalam. Jangan letak kunci dalam peti surat macam biasa lagi. Nanti kalau mereka sampai, mereka akan telefon Farah dulu, suruh bukakan pagar depan. Bila Fira dan D dah bergerak balik kampung, Farah buat apa yang Fira suruh tu. Malam tu memang susah Farah nak tidur. Mata langsung tak rasa mengantuk, tapi tak tahu nak buat apa. Nak tengok TV tak ada cerita best. Jadi nak tak nak kena paksa juga tidur. Farah biarkan pintu bilik tu buka. Bilik Farah ni menghadap pintu masuk utama, jadi dia boleh dengar dengan jelas kalau ada orang bagi salam atau ketuk pintu. Lebih kurang pukul 2 pagi, Farah terdengar orang ketuk pintu dan panggil-panggil nama dia banyak kali, suruh buka pintu. Suara memang suara Fira. Jadi Farah syak itu memang Fira dengan D lah, tapi tak dengar pula suara D. Farah pun jawab, "Kejap, aku buka pintu." Masa nak ambil kunci yang tersangkut, Farah macam baru tersedar. Macam mana diorang masuk? Untuk pengetahuan, pagar rumah ni bising sangat, kalau tertolak sikit pun dia punya gegaran tu memekakkan telinga. Jadi macam mana Fira dengan D masuk tanpa buka pagar? Kalau panjat dah tentu boleh dengar bunyi pagar yang bising tu. Disebabkan dah tersedar, Farah melangkah ke belakang 2-3 tapak perlahan-lahan. Masa ni Farah macam dah tahu yang suruh buka pintu tu bukan Fira dengan D, sebab mereka tak telefon pun dan tak dengar mereka bagi salam. Mustahil mereka balik waktu macam ni. Farah mula rasa takut yang amat sangat. Fira dekat luar tu pula asyik ulang ayat yang sama. Farah, buka pintu ni. Nak masuk lah. Buka lah.
Dengan segera Farah masuk bilik, terus telefon kawan yang lain suruh datang rumah sekarang juga. Farah siap pesan, suruh bagi salam kuat-kuat dan baca bismillah kalau dah sampai depan rumah tu. Pagar tu Farah suruh kawan dia panjat. Kawan Farah ni dari ceras, jadi ambil masa sikit lah nak sampai. Sementara tunggu tu, Farah dengar benda dekat luar tu merayu-rayu suruh buka pintu. Akhirnya kawan Farah sampai dan buat apa yang Farah suruh. Kemudian mereka pergi lepak kedai mamak sampai pagi. Dia dengan Fira sampai rumah dalam pukul 8 pagi. Farah terus cerita apa yang jadi sampai terketar-ketar. Lepas habis cerita, Fira terus telefon mak dia dan mak dia suruh mereka pindah dari rumah tu. Dalam minggu tu juga mereka pindah. Sebab itulah Farah sanggup berulang-alik dari Karak ke KL setiap hari untuk ke kelas. Mereka duduk dekat rumah tu tak sampai sebulan pun. Galih Hilir ni kampung belah ibu Farah, berada dalam daerah Raub, Pahang. Laluan utama kalau nak ke Lepeh atau Kelantan. Rumah nenek Farah betul-betul tepi jalan besar. Walaupun rumah kampung di tepi jalan, tetap rasa sunyi dan seram bila malam menjelma. Entah kenapa, kalau malam je mesti macam suram je suasana. Padahal rumah tepi jalan. Nenek pula jenis yang akan tutup segala pintu dan tingkap tepat pukul 6.30 petang. Jadi kalau ada anak cucu dia dekat luar, kena jeritlah suruh naik atas rumah, mandi sebelum maghrib. Kebanyakan kisah seram ni diceritakan semula oleh nenek dan ibu sebab mereka yang mengalaminya. Kisah ni dah lama jadi. Dulu dekat kampung ni ada seorang perempuan cantik, dah berkahwin dan ada anak dalam 6 orang. Kita namakan sebagai Rosmah je. Nak dijadikan cerita, Rosmah ni mengandung. Masa mengandung tu tak ada pula yang pelik-pelik jadi. Sampailah masa untuk melahirkan. Agaknya dah sampai ajar Rosmah, dia meninggal sebab tumpah darah dan anak yang dikandung tu pun meninggal juga. Masa nak kebumikan jenazah dua beranak tu, satu kampung kena kacau. Sepanjang perjalanan usung jenazah, kedengaran suara tangisan yang sama macam suara Rosmah. Kemudian orang nampak Rosmah tengah berdiri dekat perdu pokok puluh, tempat lalu orang kampung nak usung jenazah tu. Nak tak nak kenalah juga lalu dekat tepi tu sebab nak ke kubur. Syaitan biasalah kan, menyerupai itu dah jadi makanan dia. Masa hayat nenek, dialah yang jaga anak Rosmah ni. Sebab Rosmah tu anak saudara nenek, dan kebanyakan anak saudara dan cucu saudara panggil nenek ni encik atau tok encik. Masa anak-anak Rosmah kecil, waktu malam nenek yang jaga sebab ayah mereka kerja malam. Ada satu tengah malam tu, nenek terbangun sebab dia rasa macam ada benda tengah melibas atas muka dia. Macam kain pun ada, macam rambut pun ada. Nenek terus buka mata. Buka je mata, nenek nampak dekat ujung kaki dia ada jelmaan Rosmah tengah perhati nenek dengan anak-anak dia yang tengah tidur tu. Kemudian Rosmah pandang nenek sambil ucap terima kasih sebab tolong jagakan anak-anak dia selama ni, dengan suara yang paling sayu sekali. Nenek cakap itulah kali terakhir dia nampak jelmaan Rosmah. Lepas tu dah tak ada lagi dah. Masa ibu kecil dulu, dia mengaji dengan ayah saudara yang Farah panggil Tok Ua. Tok Ua ni abang ipar nenek. Farah cukup takut dengan Tok Ua ni sebab muka dia misteri sangat. Mata dia pula kalau memandang seram pula tengoknya. Selalunya ibu mengaji lepas maghrib. Rumah ibu dengan Tok Ua dekat je, tapi ibu ni dalam kategori penakut juga. Setiap kali balik lepas mengaji, Tok Ua mesti perhatikan ibu sampailah ibu masuk rumah. Tapi Tok Ua selalu pesan, masa berjalan atau dah masuk rumah pun jangan sesekali pandang belakang. Disebabkan dah selalu sangat dapat pesanan macam tu, ibu rasa macam nak tahu kenapa Jadi satu hari tu, lepas mengaji, ibu balik macam biasa. Dah sampai tangga rumah nak buka pintu tu, ibu toleh ke belakang. Tu dia, depan mata ibu ada harimau putih, punyalah besar dan tinggi, tengah perhati je ibu. Perut harimau tu labur sampai ke tanah. Cepat-cepat ibu lari masuk dalam rumah. Tak berani dah ibu nak mengaji malam-malam. Walaupun sebenarnya benda tu nak jaga ibu, tapi dia tetap takut juga. Kisah ni Farah alami dengan kakak dia. Masa kejadian tu, nenek hidup lagi. Jadi macam biasalah, hari Minggu mereka balik kampung. Entah kenapa hari tu dah nak maghrib, mereka masih meronda naik motor lagi. Mungkin sebab dah rasa besar kot. Yelah, dah pandai bawa motor kan. Mereka meronda sampai ke rumah paling hujung dekat tepi paya. Lepas tu patah balik. Nak patah balik tu, mereka kena lalu depan rumah Atuk Sulaiman. Masa lalu depan rumah tu, mereka nampak Atuk Sulaiman duduk atas kerusi malas depan beranda rumah. Memang dia selalu duduk situ pun. Jadi mereka tegur lah sebab memang dah selalu tegur kalau tu jumpa. Atuk Sulaiman pun menyaut, "Oh,
sambil tersenyum. Sampai dekat rumah, mereka cerita dekat nenek. "Nek, kita orang tegur Pak Wan nenek tadi, dia senyum je." "Siapa?" "Atuk Sulaiman lah." Jangan nak buat pasal. Orang tua tu dah 2 minggu meninggal." Terdiam terus mereka berdua. Sekarang ni kawasan kampung nenek tu macam suram sangat dah. Banyak yang dah tak ada. Rumah nenek pun dah dirobohkan. Farah mula kerja dengan syarikat ni sejak 2015. Masa mula kerja dulu, kecoh pasal duit hilang. Kes ni jadi sebelum Farah masuk kerja lagi sebenarnya. Jadi mereka ingatkan Farah supaya simpan duit elok-elok. Farah syak toyo kepala hitam je masa tu. Tapi cerita pekerja lama dekat sini, duit dalam drawer berkunci dalam ofis yang berkunci pun boleh gaib. Ada seorang kerani usang dekat sini yang duit dia selalu hilang. Kadang-kadang sampai 1,000. Kesian dia. Memandangkan pejabat ni dah tak ada orang, Farah jarang masuk. Kalau masuk pun sebab kerja tengah melambak. Jadi Farah memang kerja sorang-sorang lah dalam pejabat tu. Masa bulan kelima Farah kerja dekat situ, gangguan menjadi-jadi dekat pejabat ni. Pernah sekali tu, masa Farah dengan bos tengah kusyuk buat kerja, tiba-tiba terdengar orang flash tandas dalam bilik direktor. Padahal bilik tu kosong, tak ada orang. Bos Farah ni Cina dan membesar dekat US. Jadi dia memang tak percaya dengan benda-benda takhayul macam ni. Tapi lepas dengar benda tu, bos pandang Farah dan terus kemas beg dia nak balik. Kadang-kadang Farah balik kerja lewat. Ada sekali tu, masa tengah kemas-kemas barang, tutup komputer bagai, Farah dengar orang seret kaki dekat kaki 5 belakang pejabat. Pejabat Farah ni bersambung dengan pejabat direktor. Bunyi seret kaki tu macam malas sangat nak berjalan. Dah lah belakang tu gelap gelita. Cepat-cepat Farah kemas barang dan terus balik rumah. Lab kilang ni dekat sebelah pejabat Farah. Sebelum bos berhentikan semua pekerja, dia arahkan semua kemas kawasan masing-masing, termasuklah lab ni. Jadi memang lab teratur dan amari pun berkunci rapat. Kunci lab pula kerani usang tu je yang pegang. Untuk pengetahuan, kerani usang ni dalam seminggu kadang-kadang sehari je dia datang sejak kilang ni nak ditamatkan operasi. Dan dia tak akan masuk lab tu kalau tak ada orang. Hari yang kerani usang tu kena, dia nak pergi tandas sebelah lab ni. Kerani tu pandang je lah dalam lab. Terus dia menjegit-jegit panggil Farah. Farah pun pergilah tengok apa kebendanya. Habis berterabur dalam lab tu macam kena selongkar. Pintu almari terbuka semua. Kerani usang tu tanya, "Farah ada masuk ke situ ke?" "Nak masuk apa? Kunci pun tak ada." Nak tak nak mereka kena kemas balik. Kang bos tahu lagi teruk kena marah. Kalau tanya pekerja dekat bahagian dalam kilang, macam-macam kisah mereka cerita. Ada seorang bekas pekerja selalu nampak benda tu. Salah seorang yang pernah kena bernama Atan. Atan ni pekerja contoh lah. Datang awal, balik lambat. Cuti umum pun dia bekerja. Hari Ahad apatah lagi. Jadi hari tu Atan datang awal dalam pukul 7 suku. Dia kerja dekat bahagian rem, turun dan pilih buah. Jadi Atan ni lepak dekat atas sambil tunggu nak mula kerja. Tengah galik termenung ni, Atan nampak kawan dia bernama Pak Lang berjalan menghala bangunan belakang. Atan panggil Pak Lang. Pak Lang angkat tangan je. Tiba-tiba Pak Lang muncul dari bawah. Baru sampai kilang katanya. Berderau juga Atan masa tu. Pekerja nepa dekat sini dulu pun selalu kena. Mereka rajin buat OT masa kilang tengah aktif. Malam tu mereka kena sergah dengan Pontianak. Mencicit semua lari. Sampai ada yang demam. Pontianak dengan Langsui dah jadi macam penghuni tetap dekat kilang ni. Ramai yang terserempak tapi sekadar nampak-nampak macam tu je lah. Tak adalah sampai kena sergah macam pekerja Nepal tu kena. Guard pun ramai yang terkena masa buat clocking atau meronda. Farah ni rajin jugalah melepak dekat pos guard tu. Adalah korek cerita hantu kilang ni. Ada seorang guard, nama dia Marizan. Kata Marizan, masa dia tengah solat isyak dekat kantin lama kilang ni, dia nampak benda tu asyik tenung je dia sampailah habis solat. Lepas habis solat, Marizan terus cakap, "Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Aku nak cari makan je dekat sini." Terus benda tu belah. Seorang lagi guard, Rahim, dia cerita, dekat belakang kilang ni ada satu pokok ketapang besar dan tinggi. Bawah pokok tu ada kuil Hindu. Dekat situ ada satu atuk tua duduk. Rahim pernah nampak. Kata Rahim, badan dia besar, tinggi. Memang niat dia nak tengok pun. Dia pergi cabar benda tu keluar. Sekali angin kuat sampai, terus atuk tua tu keluar. Mengelupo Rahim tinggalkan tempat tu, bawa motor laju-laju. Sepanjang Farah kerja dekat sini, tak pernah lagi lah dia kena ganggu yang teruk. Setakat bunyi-bunyi dan suara memanggil tu dah biasa dah. Buat tak tahu je, nanti penat dia berhentilah. Pukul 12.30 malam, Syam memandu seorang diri ditemani lagu-lagu jiwang karat untuk pulang ke kampung di selatan tanah air. Disebabkan waktu kerja habis agak lewat hari tu, rancangan Syam nak balik kampung lepas maghrib terbantut. Perjalanan lancar dari KL ke selatan hingga Syam keluar dari Lebuh Raya dan teruskan perjalanan ikut jalan kampung. Dekat jalan ni, Syam kena lalu satu kawasan bukit yang bersimpang siur. Dah banyak Syam dengar kisah-kisah mistik dari orang ramai termasuk saudara mara dia sendiri tentang kawasan yang dia
akan lalu ni. Tapi Syam tak peduli pun sebab selalunya Syam lalu kawasan ni sebelum tengah malam. Beberapa kali je dia balik kampung waktu tengah malam. Itu pun masa waktu perayaan. Disebabkan kereta banyak atas jalan raya waktu tu, jadi tak adalah sunyi sangat macam sekarang ni. Setelah lebih kurang 15 minit keluar dari lebuh raya, Syam sampai di kawasan tersebut. Masa Syam tengah leka menyanyi layan lagu dekat radio, tiba-tiba Syam terus senyap. Muncul satu bau entah dari mana. Nak kata perfum kereta, jauh beza baunya. Bau ni wangi dan lembut. Lepas memandu lebih kurang 1 kilometer, bau tu bertukar jadi bau bangkai. Serta-merta bulu roma Syam meremang. Badan berpeluh-peluh. Syam tengok cermin sisi kiri, kanan dan cermin pandang belakang. Manalah tahu ada yang menumpang. Tak ada apa-apa pula. Syam terus pasang CD bacaan ayat-ayat Al-Quran. Masa tengah fokus memandu nak keluar dari kawasan tu, muncul sebuah lori dari arah depan pasang lampu tinggi. Disebabkan silau, Syam alihkan pandangan ke cermin pandang belakang. Alangkah terkejutnya Syam bila nampak seorang perempuan ada dekat seat belakang kereta dia. Nampak jelas dari cahaya lampu lori tu. Rambutnya tak terurus, muka penuh dengan luka dan darah, macam kulitnya disiat-siat dan nampak macam tengah dukung baby baru lahir. Tanpa buang masa, Syam terus tekan pedal minyak sekuat hati nak tinggalkan kawasan tu. Tapi sekuat mana pun Syam tekan pedal minyak, meter kereta dia dekat 60 km je sejam. Syam mula terkumat kamit baca ayat kursi, tapi dalam hati macam-macam sumpah serana suruh makhluk tu pergi. Syam ingat perempuan tu duduk diam je dekat belakang, tapi tak. Syam terkaku bila terasa macam ada orang bernafas dekat leher dia. Berkali-kali jugalah rasa hembusan tu. Perjalanan terasa amat jauh. Tiba-tiba sepasang tangan tutup mata Syam. Pandangan jadi gelap gelita. Syam terpaksa brake mengejut. Sebaik saja berhenti, tangan tu dah tak ada. Tapi enjin kereta pula mati. Berkali-kali Syam cuba hidupkan enjin, tak mau hidup juga. Dalam masa yang sama, perempuan tu masih duduk dekat seat belakang kereta lagi. Siapa yang tak mengelabah? Kawasan dekat luar kereta tu pula gelap gelita. Tak ada kenderaan lalu lalang langsung. Tak lama kemudian, Syam cuba intai seat belakang. Alhamdulillah, perempuan tu dah tak ada. Disebabkan enjin kereta tak mau hidup, CD bacaan Al-Quran dekat radio pun tak kedengaran lagi. Syam terus baca ayat kursi. Lebih kurang 15 minit kemudian, muncul satu cahaya dari belakang kereta. Syam toleh belakang dan nampak ada sebuah kereta datang. Cepat-cepat Syam keluar dari kereta dan tahan kereta tu nak minta bantuan. Alhamdulillah, berhenti juga kereta tu. Syam tengok ada seorang pakcik tua dalam kereta tu. Syam terus cerita masalah dia dan pakcik tu setuju nak tolong hantarkan Syam ke kampung dia. Sebab kata pakcik tu, malam-malam macam ni susah nak bagi kereta rosak. Tambahan pula kawasan dekat situ gelap. Lepas Syam ambil barang-barang dan kunci kereta dia, Syam terus masuk dalam kereta pakcik tu. Esok Syam dengan orang tua dia akan datang balik sini nak ambil kereta hantar ke bengkel. Dalam perjalanan tu, Syam berborak santai dengan pakcik tua tu. Tapi bila Syam tanya, pakcik tak takut ke bawa kereta sorang-sorang tengah malam macam ni? Dah lah tempat ni keras. Nak takut apa? Hantu? Jemalang? Jin? Syaitan? Pakcik tak takut sebab pakcik pun hantu juga. Pakcik tu cakap sambil cabut kepala dia dan gelak sekuat hati. Syam terkejut yang teramat sangat sampai dia pingsan. Syam sedar-sedar je dia dah berada dekat hospital, dikelilingi mak, ayah dan saudara mara. Mereka beritahu Syam kemalangan, kereta jatuh gaung dekat kawasan tu dan Syam tak sedarkan diri selama 3 hari. Walaupun Syam belum sedar sepenuhnya, dia terfikir masa bila dia jatuh gaung? Mungkin masa mata dia ditutup kot. Tapi macam mana dengan pakcik yang tumpangkan dia tu? Ke pakcik tu jatuh gaung juga? Segalanya jadi misteri sampai ke hari ni. Lepas kejadian tu, Syam jadi lebih berhati-hati bila minta bantuan dari orang. Jadi trauma terus. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.